Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So semalam ikutkan hari Jumaat tak ada live dan hari Sabtu Zul tak buat review. So hari ni Zul back untuk hari Ahad buat analisis dan kita akan tengok kan. Hari ni Zul nak tengokkan kuartal candle weekly, tengok candle daily dan tengok 4 hours apa yang akan berlaku dalam market dan kita akan tengok apakah expectation untuk next week. Minggu ni kita tak dapat sebarang pergerakan dasar, kita hanya kuartal sideways di dalam kuartal range yang dekat saja dan kuartal untuk short term untuk di 4 hours tak menarik pun sebab tu holding segala pembelian dan kuartal untuk short term gaining apapun kita belum ada lagi position yang cantik maknanya yang be safe walaupun nanti tu akan tunjukkan untuk di chart apa yang nak berlaku dan ke mana ke arah Bitcoin seterusnya. Okay, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang nak berlaku dalam kuartal crypto market dalam masa tempoh 24 jam. So kita akan tengok kan. So inilah coin market cap. Pertama kali kita akan tengok total market currently berada mana. Total market cap still lagi berada, kita masih lagi berada di above 1 trilion iaitu 1.09 trilion. Dan volume hari Sabtu dan Ahad normal kita akan tengok volume yang sedikit. Untuk minggu ni sedikit lower, bawah 50 bilion tu 46 bilion. Kemudian BTC daripada 41 kita dah drop kepada 40.4. So dominasi market Bitcoin dalam market slowly down ataupun slowly berkurangan daripada itu tengok 42, 41 dan minggu ni aku kata hujung minggu ni dah 40.4. So untuk Ethereum kita tengok dah melakukan sedikit peningkatan iaitu daripada 18.4 yang lepas 2% sekarang dah 19.0. So tengok tengok kata Ethereum sedikit regain kata populasi dalam market disebabkan apa? Anda tahu kita ada Ethereum merge akan berlaku 11 bulan 9 ataupun 12 hari bulan 9. So ini kita akan dapat merge kata proof of stake. So untuk di Summary untuk pergerakan semalam dalam tempoh 24 hours sekali pukul 6.45. So ini kita ada dalam 1 jam 15 minit lagi untuk completekan candle daily dan candle weekly juga. Jadi hari ni baru Ahad. Hari ni lah untuk candle kan weekly. Untuk daily, weekly kita akan tengok pagi Isnin besok. So untuk hari ni kita tengokkan total market hari semalam dalam tempoh 24 hours. Total market increase banyak 0.30, tak banyak pun. Kemudian volume drop dengan drastik 31, hampir 32%. BTC dominant juga drop 0.01%. So harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di mana? Bitcoin berada di 23.17 dengan dalam tempoh performance dalam tempoh 24 hours kita drop 0.12. Untuk weekly 2.25% drop. So Bitcoin ikutkan awal minggu kita berada dalam 23 dan hari ni hari Ahad ujung minggu pun hari Isnin, hari Ahad Isnin kita nampak 23, hari Ahad hari ni kita nampak juga price dalam 23. So tak banyak berlaku perubahan, memang tak ada berlaku, kita hanya berlaku sideways. Kalau anda tengok chart di Bitcoin kita nampak pergerakan yang di kawasan yang sama saja. So Ethereum kita tengok 1.7 melakukan peningkatan daripada ikutkan awal minggu 1.6, kemudian kita berada 1.6, 1.5 dan hari Ahad ni kita berada 1.7. So dalam tempoh 24 hours Ethereum performance adalah 0.23%, untuk weekly 1%. So menyebabkan Bitcoin, Ethereum segala altcoin maknanya tak banyak berlaku perubahan untuk minggu ini. So ingatlah Bitcoin pun ikutkan dalam satu minggu drop 2.26, Ethereum sikit aja 1.01% meningkat. So ini tak banyak berlaku perubahan untuk minggu ini. Harga coin yang lain kita tengok BNB 0.24, SLP 0.27, Cardano 0.01, Verily hijau je sekadar untuk berkala hijau saja untuk persen ni. Solana 0.81%. So yang AVAX banyak, AVAX 7.5%. AVAX melakukan dengan ikutkan weekly 9%. So kita tengokkan nanti AVAX. So silih berganti. Sebelum ni minggu lepas kita ada Polkadot, sebelum tu kita ada Matic, kita ada Uniswap. Tu minggu ni kita tengok ada juga kata AVAX. So nanti kita akan tengok juga di Ethereum Classic apa yang dah berlaku. Ethereum Classic tu akan update kan. Dan ada juga beberapa request nanti di ruangan komen, ada yang pasal A0, lepas tu ada yang KDA, ada VRBT, banyaklah nanti tu akan pergikan satu-satu. So tanpa bermasa lagi kita akan tengok Fear Index. Fear Index kita berada di 31. So range dalam 2 minggu ni kita berada dalam 30. Kemudian let's go kita pergi ke Bitcoin chart atau trading view. Kita akan tengok Bitcoin di USD. So apa berlaku di Bitcoin USDT? So untuk semalam dalam Discord channel kita sharekan pergerakan ni, ada possible untuk kita berlaku wedge ni, iaitu kita nampak kuartal sedikit wedge di dalam kuartal
pergerakan dekat Bitcoin. So wedge ini adalah falling down, meaning kita ada kuartal bear flag dan kita ada rising wedge. Tu ini adalah dua-duanya adalah pattern untuk menunjukkan price ke bawah. Tapi apapun kita tengok still lagi expected ada release bound. So adakah ini boleh berlaku release bound? So tak pasti boleh berlaku release, tapi kalau tengok kan berada di 26, 24, at least 26 itulah consider yang boleh berlaku. So kita beware lagi dalam long term, kita still lagi dalam downtrend. Tengok kita ada bear flag drop, bear flag drop, bear flag drop. Adakah bear flag kali ni drop? So hopefully dia akan drop untuk last time drop. Apa yang tu nak lah kita expect kita hopefully untuk Bitcoin buat sideways sampailah hujung bulan ataupun hujung tahun dalam tengoklah bulan 8. So bulan inilah bulan 8, hopefully bulan 8 sideways saja. Bulan 9 mungkin akan bermain dalam kawasan 26 dan mungkin akan main sedikit kawasan ni, another extend untuk kita punya wedge. Ini berlaku dan kenapa perlu breakout jatuh bawah ni, dan hopefully kita akan ada last drop untuk end of the year. Kekuasaan price target lah, untuk price target yang ni measurement ni kita nampak price dalam 11k. So 11k lah hopefully kita nampak end of the year, dan end of the year kalau nampak kawasan tu barulah Zul akan buy heavily sikit berdasarkan 4 year circle. Kita tahu 4 year circle end of hujung tahun pertama bearish market, kita ada possible untuk sampai ke dalam 11k ke ataupun 10k, give or take plus minus 1k dalam kuartal dalam 10 ke 11k. So itulah untuk pergerakan di Bitcoin untuk long term. So untuk short term kita tengok kenapa tu tak ada sebarang pembelian. So ikutkan daripada yang ni, kita Zul ada last position Zul adalah buy kuasaan ni tu buy Bitcoin sama dengan Ethereum. Zul ada buy kuasaan Zul ada sell, ambil profit dan ambil modal, profit tu tinggalkan. Kali Zul sedang menunggu next position untuk down. So daripada atas ni Bitcoin could dropping dan untuk hari semalam tengok naik ni dan ada sedikit naik, kemudian still lagi buat pergerakan yang kuartal tak banyak pun, hanya pergerakan dalam kawasan ni adalah 23.5 ke dalam 22.5 dalam range 1k. So kalau anda jenis kuartal yang nak trade kuartal, tengok 15 minit mungkin anda akan dapat position buy ni, tapi Zul untuk di 4 hours Zul tak abaikan untuk kata 15 minit ke kuartal 3 minit. Sebab apa? Di 4 hours kalau kita gain adalah lebih banyaklah profit expected dalam kawasan ni, boleh gain dalam 10% ke 20% untuk dalam market. Kalau anda ambil position ni hanya dalam 2-3% saja, ikutkan yang ni ikutkan Bitcoin dari bawah ni ke yang ni hanya 4%. So tak kata good untuk Zul untuk short term, sebab apa Zul more expectation untuk long term punya position, dan position itu adalah make sure position itu adalah good untuk pada holding long term. So short term punya position Zul akan make sure position yang masuk tu juga bagus untuk long term. Sebab apa? Kita expect kalau price drop tiba-tiba, so meaning untuk position tu kita boleh hold untuk long term. So untuk pergerakan Bitcoin, untuk point of breaking, untuk wedge ini tu nampak mostly kita nampak segini breakout ni, kita nampak posisi sampai kawasan ni sedikit lower iaitu 21. So apa pun sama ada kita hit box ini ataupun kita box ini, dua-duanya boleh berlaku. Kenapa dua-duanya berlaku? Nanti Zul akan tunjukkan. 21 ni agak ada support dia. So sebelum ni Zul draw macam ni, kita kuat swing low ini to swing high, kita dapat support 22, 21. Kemudian kalau kita tarik low, another second low yang ini, meaning kita nampak position kita, aku kata support kita berada di kawasan ini. So kami triangle, so support kita berada di kawasan ini. So kita ada dua, aku kata consider layer support yang kita boleh monitor dan ada possible batu. So apa pun untuk position di sini, macam mana tu nak masuk? Tu akan masuk sebaik saja RSI tu menunjukkan dua-duanya oversold. So currently ikutkan kenaikan yang sebelum ni, kita tengok yang kenaikan ini, kenaikan Bitcoin yang kalau kita tengok yang hijau yang ni, kita nampak gerakan yang ni dalam 4% yang tu tunjuk lagi ialah kita tengok kenaikan macam mana Bitcoin hanya kata RSI berada di oversold, kemudian stock RSI berada oversold, RSI tak berada oversold. So kita tanya yes, mungkin ada possible untuk short term gain 4% 5%, tapi Zul more hand untuk ataupun more buru pergerakan 10% ke 20% ke atas. So pergerakan yang seperti ni kita tengok contoh yang ni, ini adalah dalam 25%. Kalau ikutkan yang lain kita tengok Bitcoin dalam kawasan ni adalah dalam 18%. Tu tengok apakah position ni. Dia dah terangkan low ini dan low ini apa berlaku. Tengok RSI di lower low, RSI di oversold, stock RSI oversold, sama juga RSI di oversold, stock RSI di oversold. Tu inilah barulah kita panggil good position. Kenapa tu tak nak masuk? Contoh kita nampak sini RSI ni dah oversold, kemudian tengok price ini adalah berada price ni kawasan ni, dan RSI masih berada 50, belum oversold. Tu ada heights
ada apa tu high probability yang change, kita tak akan menang ke atas sebab apa, kita ada possible ada drop bawah. So rugi untuk masuk kawasan ni. Sama juga di kawasan ni, kenapa tu tak masuk kawasan ni, even store RSI dah berada oversold, kemudian RSI almost hampir oversold tapi tak betul-betul oversold. Kita nampak ada posisi walaupun dah naik ni short term saja, tapi mungkin dia akan drop lagi. So adapun kalau siapa masuk ni, mungkin tengok 15 minit atau 5 minit mungkin dapat, tapi kita beware untuk pergerakan yang more drastic untuk bawah. So ini kalau kita masuk position ni untuk short term game, meaning kita dah rugi position itu dalam masa dalam hampir 6%. So risk and reward untuk tu tak berbaloi untuk tu masuk position ni. So biarkan tu holding saja, kita belajar passion dalam market. So dalam investment ni kita perlu passion ataupun sabar dalam market. Tinggallah position yang kita nak, yang kita yakin dan seperti mana yang kita monitorkan secara technical analysis. So itulah di Bitcoin. So probably ada di kawasan 21, 25. So apa-apa yang ni bot ni tu tak monitor, biarkan saja. Kalau kita lukis banyak sangat, so yang ini pun currently kita akan delete dulu. So kerana kita hanya monitor pergerakan ni 22, 21 dan kita beware expected sikit 21.5, kita tinggalkan arrow ni. So meaning untuk kita alert untuk pergerakan still lagi boleh berlaku dan petanda bahawa kita tengok ada lagi support di kawasan ni. So untuk tu tak masalah, tu alert pergerakan ni biarkan saja. Adakah price Bitcoin boleh melakukan peringatan dari kawasan ni? Sekiranya price tak melakukan lower low, expect terus drop bawah. So seperti dia akan nampak berlaku lah kita. Yes, ada sedikit pump tapi pump tak tinggi pun. Berdasarkan ni kita boleh pump hanya sampai di kawasan ni, iaitu di resistance kawasan ni sebelum kita ada drop balik kawasan tu. Sebab juga untuk gain ni lah kata risk and reward tak boleh untuk Zul masuk ke kawasan tu, even untuk short term game. So kenapa kita holding saja guys, sebab apa, kita still lagi dalam bearish market dan ekonomi recession kata still lagi worse. Kita still expected untuk bulan nanti apa bulan ni kita ada bulan 8 kita akan ada CPI data, kemudian CPI data ni kan tengok kan CPI date release, kita tengok date release supposedly minggu depan. Ini berapa bulan? Ini dah 7. So 7 adalah minggu depan. Supposedly kalau ikutkan 8, 10 ataupun 13. So nanti korang tengok balik bulan 8 untuk CPI bulan 7 banyak. So bulan 8, 13 ya, 13 hari bulan kita akan dapatkan data CPI ataupun interest inflation rate. So ingat inflation rate bulan lepas kita bulan 8 bulan 7, untuk bulan 6 kita dah dapat 9.1. So bulan 8 ni untuk inflation bulan 7. So bulan 8 akan di-announcekan dalam untuk bulan 7 banyak. So kita tengok 13 hari bulan nanti berapa kalau tu. Sekiranya inflation terus aku kata meningkat, mungkin double digit, sekiranya itu berlaku, kita nampak akan mungkin ada aku kata heavily move di kawasan market. So nampak pergerakan Bitcoin. So adakah Bitcoin rebound? Untuk sebelum ni Bitcoin daripada release CPI 91 kita melakukan peringatan. Sebelum ni kita release CPI masa bulan 6. Kita ada bulan apa? Bulan 6 ya. Bulan 6 kita ada huge drop, sama juga dengan event event exchanger tu lah. Aku akan nampak kayak Celsius, 3 Arrow, Voyager, apa lagi. Itulah yang berlaku. So untuk currently untuk drop ni mungkin tak ada pun. Ikut sebelum ni kita nak 91, tak ada kata yang akan menyebabkan drop untuk Bitcoin banyak. So untuk hari ni kita tengok apabila tengok untuk last quarter nanti report, maybe kita akan nampak kata huge movement. Untuk currently mungkin kita akan ada sikit, hopefully tu akan nampak oversold, kemudian kita nampak CPI data 13 CPI data dan mungkin expect kita akan nampak ada huge naik mungkin dalam 26 dan kemudian selepas GDP ataupun next quarter punya GDP quarter 3 earning report, kita akan nampak apa yang berlaku. Sekiranya bad untuk earning report dan GDP, kita expect mungkin ada huge drop untuk kata align-kan kita punya analisis, iaitu end of the year kita akan nampak bottom di kawasan almost 10 ke 11k untuk di Bitcoin. So itulah analisis untuk short term dan long term. So untuk short term, so still lagi waiting, so still lagi menunggu untuk pergerakan buy untuk short term. So kali tu biarkan saja tu perkara ni, sabar je, kita biarkan kita tak dapat setup yang kita nak. Selagi tak dapat setup yang tu nak, tu tak akan buy dan holding saja, dan tu akan tenak saja modal. So given time kita akan dapat juga position. So apa pun ini bulan 8, so cakap bulan 8 tu akan start bulan daripada bulan lepas ni. So start aku kata DCA whatever Bitcoin antara 26k ke 17 ke 26k ke 15k. So dalam range ni kalau ikutkan, nanti tu akan bukakan tu punya chart. So yang ni whatever Bitcoin antara dalam box kuning tu, iaitu dalam 26k ke 15k adalah good position untuk kita DCA long term. So ini apa itu DCA? So secara monthly untuk bulan 7 tu dah buy kan tu kat sikit kat sini. So untuk bulan 8 whatever price antara range antara 26 tu akan buy monthly dan aku holding untuk net sebulan ataupun as per net quarter running bulan, iaitu tahun 2025. So itulah untuk holding untuk long term net position untuk di Bitcoin dan Ethereum. So
hanya fokus buy Bitcoin dan Ethereum. So untuk position short term, tu akan masih lagi tunggu iaitu oversold dan oversold kedua-dua di RSI dan stop RSI. So itulah sedikit untuk di Bitcoin. So let's go, kita pergi sedikit di Ethereum. Sebab apa? Ethereum melakukan peningkatan yang agak banyak. Untuk semalam kita tengok pergerakan kali ikutkan ni. Mungkin ada zoom in, mungkin banyak kali ikutkan ni berapa persen, ialah 5-6% juga. 9%, hampir 10% untuk Ethereum sebenarnya. Kita tengok untuk long term, kita tengok zoom out sikit, price still lagi berada kawasan dan kita berada di major menyebab dan resistance ni. So adakah boleh buy kawasan ni? Saya cakap untuk short term pun tak bagus untuk nak buy kawasan ni. Sebab apa? Kita dah berada di kawasan major resistance. So be patient dengan market. Untuk short term gain 10 ke atas persen, kita tunggu pergerakan oversold untuk kedua-dua RSI dan stop RSI. Currently price masih lagi belum berada oversold. So ni kalau ada naik pun kita nampak short term saja, mesti kita ada opportunity untuk drop tu lebih tinggi. So untuk Ethereum mesti lagi tu tunggu dalam price 1.5 1.4k untuk kita dapat harga Ethereum drop kawasan ini dan RSI dan stop RSI berada oversold. Dan untuk di Ethereum juga ada juga pergerakan falling wedge ni. Untuk pergerakan dia drop bawah, tapi kita tak boleh menindakkan ada juga opportunity untuk naik atas, tapi mostly kita tengok ada resistance. So mostly mungkin kita akan ada dropping lah sebelum kita ada huge quarter pump. So itulah untuk di Ethereum. So let's go, kita pergi chart pertama tu. Sebelum tu pergi ke chart lain tu, nak pergi ke chart yang quarter comment dulu. Hari Jumaat tu ada A0. So kita tengok A0 sikit. A0, so apa yang berlaku di A0? So mana chart tu? Dia tu akan clearkan beberapa kat sini. Alright, kita akan tengok di A0 apa yang berlaku di A0 Pure Index. A0 adalah pada di A0 USDT. Kita ikutkan di Huobi. Sebab di Huobi ataupun di Gate.io, nanti tu akan tengok balik. Okey, dia ada buat sini. So apa yang berlaku untuk karir? Berlaku pump yang banyak tengok dalam kawasan ni. So untuk A0 secara long term, kita tengok dia regain balik berada above dia punya support iaitu 0.8. Good untuk long term sebenarnya. Tapi pun kita tengok ada huge resistance kat kawasan ni. Kalau ikutkan dulu draw ni, kalau anda nampak kawasan ni ada huge return. So sikit lagi. So apa pun bukanlah good position untuk buy currently. Sebab apa? Kalau tengokkan kedua-dua RSI dan stop RSI berada betul-betul di oversold. Tengok oversold dan overbought. So ini adalah bertandanya kita berada resistance. Tu ada opportunity untuk A0 ni melakukan dropping ke kawasan ini balik untuk support. Untuk test ni ataupun kita nampak range. So sama ada pergerakan ni, sama juga di Bitcoin tadi menunjukkan ada expectation untuk drop. Ethereum pun ada potential untuk drop. So align dengan kita punya di A0 ni, data dia juga menunjukkan dia ada mostly untuk more drop berbanding naik atas. So siapa ada buy A0 di kawasan bawah ni, so saran kontak anda ada possibility untuk take modal, profit tinggalkan kalau anda nak quarter holding untuk long term. Sebab apa? RSI kita berada oversold, stop RSI kita berada oversold. Give a time dia akan drop itu mostly kita tengok drop seperti ini. Kemudian untuk kita nampak drop yang seperti ini. Sama juga yang atas ni kita tengok sebelum ni. Kita mostly nampak yang dekat dua ni. So ini untuk gerakan ni kita ada possible untuk berlaku dropping ini sebelum kita dapat ada opportunity untuk naik atas lagi. So apa pun itulah aku tengok RSI dan stop RSI anda untuk position aku kata jual ataupun beli anda. So barangkali untuk A0 ni adalah most probably adalah good position untuk anda ambil modal. Kemudian profit tinggalkan kalau anda jenis nak, kalau anda memang A0 ni anda nak holding sedikit coin dia untuk long term punya movement iaitu expected net penyemburan. So itulah untuk A0. So next coin kita akan tengokkan ikutkan sini ada VET VRA 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kat situ. Kita akan tengokkan kita akan tengok VET. Ada VET VChain. So VChain tu tengokkan VChain. Okay, kita tengok VChain. So VChain currently sampai mana? VChain pun ada huge pump juga dan currently ikutkan kita mesti juga berada untuk di VChain pun kalau ikutkan ni kita ada berada di box resistance. So resistance dan sama juga RSI kita berada, dua-duanya berada di overbought. So meaning position ni sama juga position kalau anda dah ada ambil position di kawasan ni, di kawasan support 0.2 ni adalah good untuk anda take modal dan profit tinggalkan dalam market. Sebab apa? Kita expected akan berlaku dropping. Sebab apa? Kita ada resistance di kawasan ni dan kata support di kawasan ni. So expected price akan bounce kawasan ni. Untuk short term game kita akan buy di kawasan support, jual di kawasan resistance. So itulah untuk position di VChain. So kali tak nampak pergerakan tekan more naik atas, kita ada berlaku resistance ni kecuali ada something event dalam Bitcoin ataupun market crypto menyebabkan Bitcoin naik.
expected altcoin boleh naik juga. So pun ni adalah more kita tengok pergerakan more drop ke bawah berbanding atas, sebab kita berada di kawasan resistance box ni. So untuk drop kembalikan kita punya RSI dan stop RSI tu berada oversold. Sebab apa? Currently kita berada di overbought. So itu untuk Vincent. Kemudian kita akan pergi untuk di apa lagi tadi? VRA dan Matic. So VRA sama juga untuk short term, macam juga kan kita ada opportunity untuk sampai kawasan ni adalah bullish signal untuk VRA, tapi juga lah bullish mana pun pattern altcoin, kalau Bitcoin drop dia akan drop juga. So untuk Bitcoin sideways nampak kata VRA pun selama sideways, tapi pun kalau ini mostly ada pergerakan ke atas. Kita tengok market sama juga store RSI dah oversold, RSI juga overbought, store RSI juga berada di overbought. Store RSI dan RSI berada overbought, so meaning nampak ada possible untuk dia sedikit drop tinggi, banyak atau sikit bergantung pada market secara keseluruhan. Kalau nak tengok position buy tidak ni untuk VRA, macam lah kalau anda nak buy sekadar long term, so still lagi tunggu untuk bearish market. Macam juga kan dalam downtrend ni, so tak fokus lagi altcoin, so hanya fokus Bitcoin dan Ethereum saja. Bila Bitcoin bottom expected di 10k, barulah tu akan buy altcoin ni. So untuk VRA walaupun long term tu tak buy, short term long term tu tak layan lagi, so hanya tunggu untuk opportunity. Kalau VRA boleh dapat dalam kawasan ni adalah expected, kalau Bitcoin drop 10k kita boleh nampak VRST drop ke kawasan ni, dan inilah kawasan yang ditunggukan untuk buy long term. So untuk daily pun kita tengok RSI kita berada hampir di overbought, stock RSI kita dah berada di overbought. So untuk dia pump lagi untuk long term, mungkin dalam 2 minggu adalah kata sedikit kata berat untuk dia naik atas. Mula kita tengok adalah untuk berat depan sini lah, mostly dia nak drop boleh lebih mudah berbanding untuk naik. So itulah untuk pergerakan VRA. So inilah position yang ditunggukan, ialah 0.001015. So next lepas VRA kita akan tengok untuk lepas VRA kita tengok Matic One dan HBAR. So Matic, kita tengok Matic. So sebelum Matic adalah tu punya favorite coin untuk dapatkan tu. Untuk Matic, macam tu ceritakan sebelum ni, kita berada di major resistance balik, iaitu point key kita, iaitu dalam 95 sen. Tengok macam mana struggle, sebab apa point penting. So, sama juga yang ni possible untuk Matic, ada possible untuk pump sikit lagi. Apapun ini bukan good untuk position untuk short term, sebab apa inilah seperti untuk risk and reward itu tak berbaloi. Sebab apa? Untuk naik ataupun turun itu dia boleh berlaku dua-duanya. So ini kita berharap perjudikan kita punya position. So untuk kali ini biarkan saja kita pergi support dan resistance. Kalau at least anda nak position pun, anda make sure anda buy di kawasan support ni, jual di resistance ni. So even support ni pun kita tak dapat betul-betul dan naik. So untuk kali ini biarkan saja. Tak rugi pun kalau kita tak masuk, sebab apa? Kita nak masuk position yang betul-betul yang meyakinkan. Betul-betul position ni tak meyakinkan, even kenaikan ni biarkan saja. Mostly kita tengok ada possibility untuk more drop berbanding naik atas untuk current price market untuk Matic. So untuk Matic tu ada target ikan slower kalau 10k. Kalau Bitcoin 10k, berapakah drop tu ada expected untuk sampai dalam 15 sen ke 4 sen. Kalau dapat rezeki memang tu akan grab sebanyak boleh untuk Matic ni. Kalau untuk kata Matic di price kawasan ni, tapi make sure masa tu dia akan tengok Bitcoin mestilah berada dalam 10k. Kalau Bitcoin tak berada dalam 10k, mungkin kita tengok ada something wrong dengan Matic. So pun Matic berada di kawasan trendline ni, kalau untuk short term game pun sekalipun, ada kita akan tunggu RSI dan stock RSI kita berada oversold. Currently RSI dan stock bukanlah berada di kawasan oversold. So untuk abaikan saja pergerakan untuk Matic. So next kita akan pergi ke Harmony One. So Harmony One, berapakah price kali ni? Price tu ada target untuk long term antara 0.014 ke 0.005. So inilah position yang ditunggukan untuk kuartal Harmony One. So apapun kalau anda nak buy untuk long term dah boleh buy pun. Sebab apa? Untuk di tengok yang ni ialah kita tengokkan di percentage untuk ini dah drop kali dah 95%. So macam tu dekat tadi, walaupun dah 95% tu tak buy lagi untuk altcoin. Kalau anda dah tak nak bikin, nak ada kat position, tak masalah, boleh buy. Izo dah ada position untuk Harmony One 2000 coin, tapi Zul mau nak tambah lagi, tapi Zul nak tambah itulah Zul akan tunggu dulu. Kau tengok Bitcoin di manakah bottom. So Bitcoin expected end of the year, yang tu tunggu adalah end of the year dan harga semasa tu. Tengok macam mana. Normally kita tengok first year bearish market, kita akan dapat bottom end of the year. So itu berdasarkan quarter timeline. Kemudian berdasarkan fundamental dengan ekonomi semasa pun kita nampak pergerakan yang sama. Kita akan nampak data yang kita akan tengok recession ni good atau bad, ataupun apakah tindakan-tindakan yang untuk kembali pulihkan ekonomi akan datang hujung tahun ni. Sebab apa? Bulan 7 baru kita dapat recession,
confirmation yang bahawa kita berada dalam recession dan bermaksud kuartal kemelesan. Kemudian tengok earning report company besar pun dah nampak merudum. Kemudian next quarter 3, quarter 4 akan menunjukkan kuartal performance sebenar untuk dalam market untuk tahun ni. So itulah makna more pergerakan market dengan cara fundamental, mostly kita nampaklah more pergerakan lebih dropping bawah berbanding naik atas. Sebab tu kita panggil currently kita dalam bearish market. Still lagi dalam bearish market, tak ada sebarang movement yang menunjukkan kita ada berlaku reversal untuk market Bitcoin terutamanya dan sekiranya Bitcoin tak ada nampak lagi pergerakan untuk release bound atau pergerakan untuk quarter bottom ataupun reversal, meaning kita nampak altcoin sama juga, altcoin akan terus ada expected untuk drop more ke bawah yang lebih tinggi berbanding naik atas. So itulah untuk Harmony One. Kemudian untuk last coin adalah kita tengokkan HBAR. Last permintaan ni HBAR USDT. Kita tengok HBAR ni, so apa yang berlaku di HBAR ni, okay, kita tengok macam juga sebelum ni dia dah drop yang ni. So ikutkan kita dah kawasan sampai HBAR kawasan ni, kita ada last support dari kawasan ni. Inilah kita punya last support. So itu kan yang ni dah release, dah support yang ni dah drop. So ikut pergerakan ni kita tengok macam mana price dah jatuh dalam HBAR ni, dah dalam kawasan ni. Adakah good position untuk buy? So kalau nak buy kawasan ni, kita tengok 95%, 98%. Kita nak tengok 98%. 98% dekat mana? 98% tu seperti dalam line kuning tu juga. Ya, betul, dalam 98%, almost sedikit aja atas sikit. Ini apa kata dia punya last support tu 98% dalam mostly kita tengok dalam pergerakan dalam ni. So ini untuk HBAR sama juga, ada expected boleh dalam 0.006 ni. So inilah HBAR, ada opportunity kalau drop kawasan ni, kalau anda nak buy untuk long term, kalau sekiranya anda dapat position price ini ataupun price yang kawasan ni, anda nampak hujung tahun. Macam hujung tu tengok juga, kita tengok analysis Bitcoin, kalau Bitcoin sampai 10k expected boleh bottom, masa tu kita boleh ambil lah risk and reward. Sebab apa, kalau 98% kita buy keluar modal sedikit aja untuk dapat aset banyak. Kalau drop itu tak apalah, kita invest duit yang expected boleh loss. Kalau naik kita akan ada huge ROI ataupun return of investment kita. Sebab apa, position kita berada betul-betul di lower ataupun di bottom price. Itulah risk and reward balik. Untuk HBAR kali tu tak buy, sama juga altcoin lain Zul holding segala pembelian. Kalau anda nak buy tak salah, boleh buy sikit dalam monthly, terpulang kepada anda. Tapi Zul untuk currently Zul hanya fokus untuk Bitcoin dan Ethereum aja. So itulah untuk permintaan untuk di ronggang komen. So kalau anda nak buat request, anda boleh type di ruang komen ni ataupun anda request secara live nanti, iaitu pukul 10 malam ke 11 malam hari Isnin ke Jumaat. Isnin Jumaat saja Zul akan buat live. So let's go, kita tengok beberapa coin. Kita tengok Ethereum Classic dan AVAX. So kita akan tengok AVAX dulu. Kenapa AVAX tiba minggu ni melakukan hampir 19%. So AVAX, kita tengok pergerakan AVAX. Yang tu bukan kecap satu lagi. So yang ni AVAX, kita tengok pergerakan 80%. Itu kita bagi chart ni lah. Lama tu tak buka chart ni. So inilah chart tu sebenarnya di AVAX. So AVAX kali good regain balik atau support atas ni. So adakah kita akan bertahan? So untuk AVAX ni, kalau dia nak melakukan kenaikan lagi dengan current momentum tu, tak pasti kenapa kenaikan ni. So untuk AVAX ni jangan terkejut kalau dia boleh naik lagi dalam kawasan 33. Sebab apa, dia dah naik balik above tu punya support ni. Itu lama dah. So ini kalau naik next adalah kawasan ni. Kenapa kawasan ni adalah kawasan ni expected ni kawasan resistance? Kenapa kawasan resistance? Nanti tu akan draw kan daripada swing low ini. Swing low ini, swing high tu swing low, nampak kita ada kita punya box support, box resistance kita dalam kawasan ni. So possibly untuk di AVAX tu tak pasti kenapa melakukan kenaikan tu pada new tu tak baca. Kiranya anda ada sebarang link, anda boleh share di bawah, nanti tu akan baca kan. So ini untuk ni pergerakan lah possibly sampai di kawasan ni sebelum ada. So ada sedikit lagi untuk short term gain, at least kalau ada pun dalam kawasan berapa, dalam ikutkan banyak juga ni, dalam ikutkan dari price ni dalam kawasan dalam 20% lagi untuk di AVAX. So ini adalah tu punya daily. Kalau ikutkan di 4 hours, kita tengok 4 hours, inilah pergerakan ada possibility lagi untuk dapat ke kawasan ni untuk short term gain. So inilah untuk kali ikutkan, adakah expected 1.6 kawasan ni, kita targetkan swing high ni to swing low break resistance 1.6. So ini align dengan tu punya analisis, kita tengok 1.6 kita berada di kawasan ini. So most probably untuk expected laki dalam 14% daripada. Adakah anda good position untuk buy? Kerana jangan buy, kalau ikutkan nak buy pun at least anda tunggu sedikit dropping ini. Dropping kenapa? Anda tengok RSI. Sebab RSI dah berada overbought, stock RSI pun berada overbought, give some time saja. Sama ada dia drop drastic atau tidak bergantung pada volume, tapi mostly price ni adalah bukan untuk buy, even untuk short term gain anda. Kita akan tunggu dulu untuk sedikit retracement. Kalau at least nak tunggu pun anda boleh tengok swing low ini to swing high ini.
kita akan dapat satu box support minor di kawasan ni. So inilah possibility ataupun peluang yang tercantik kalau price jatuh kawasan ni. So ini kita nampak apa yang berlaku, RSI ni boleh berada oversold balik, oversold kedua-duanya, dan kita nampak point drop kawasan ni dan ada melakukan kenaikan. So align dengan tu cakap tadi, Bitcoin ada possible untuk drop lagi. So untuk AVAX pun possible lebih drop sebelum dia berlaku another hiupan ke kawasan 1.6, dan sama juga di Bitcoin boleh bounce daripada 2.1k untuk rebound balik ke dalam 26k. So itulah position untuk di AVAX. So apa pun jangan buy kawasan ni untuk short term currently, sebab apa dah berada di oversold, bukanlah good position untuk kita entry currently untuk di AVAX. So itulah untuk di AVAX. Last coin untuk pagi ni kita akan tengokkan di Ethereum Classic. So apakah berlaku di Ethereum Classic untuk minggu ni? So Ethereum Classic, Zoma berminat juga untuk di Classic ni untuk bearish market kali ni. So Zoma akan cuba dapatkan Ethereum Classic sikit. So, untuk Ethereum kita akan tengok pergerakan. So sebelum ni Zoma ada sharekan kita ada kawasan trendline ni. So trendline ni dah kuarter breakout dan fail balik. So trendline tu jelah trendline ni weak saja, hanya sebagai untuk monitor saja, tak ada pergerakan drastik pun. Kalau tu nak breakout itu tak ada pembelian. So untuk di Ethereum Classic sama juga pergerakan, kita ada sikit quarter pump ini. Tu ada possible untuk dia drop mana-mana di kawasan ni, dan sekiranya drop kawasan trendline ni kita ada 3 touch, 1 touch, 2 touch, 3 touch. Tu beware untuk pergerakan. Kalau 3 touch ni kita ada possible yang tinggi untuk price tu daripada swing high to swing low untuk drop balik ke kawasan kita punya support ni. Sekiranya price kalau ke kawasan support ini ataupun 31.27 untuk short term game antara box ini dan box ini. So ini kita berlaku, kita akan tengok RSI. Sekiranya masa tu tak kira lah price ITC sampai berada kawasan ni ataupun berada kawasan ni, tapi tu nak make sure kan RSI tu mestilah berada di oversold. Store RSI pula berada oversold, barulah tu akan buy untuk short term game. Short term game tu apa maksud tu akan buy sikit Ethereum kawasan ni. Bila pump saja dia akan keluar modal, profit tu akan tinggalkan dalam market. Sebab apa? Profit tu nak bawa kepada holding untuk net buran punya market, iaitu 20-25 punya buran. So itulah untuk expected untuk di Ethereum. Still lagi minggu lepas dan minggu ni still lagi boring pergerakan dia, tak ada sembarang position untuk tu. Sebab apa tu tengok di 4 hours. Kalau anda tengok di 5 minit, 15 minit, mungkin anda akan dapat position tu lah. So tak monitor 5 minit ke 15 minit, tu hanya monitor di 4 hours saja. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Dan sekiranya analisa pagi ni dapat membantu anda, so jangan lupa like, subscribe, share juga rakan-rakan lain, dan hit button notification untuk dapatkan notification bila Zul live, iaitu hari Isnin Jumaat pukul 10 malam ke 11 malam. So guys, itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, jumpa anda lagi next review. Wassalamualaikum, bye bye.